Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya bersama rakan-rakan saya akan membincangkan mengenai cabaran-cabaran bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban dalam mencapai SDG PBB. SDG PBB ialah matlamat pembangunan mampan atau matlamat pembangunan lestari, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Sustainable Development Goals (SDGs). Ia terdiri daripada 17 matlamat utama yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada 2015 untuk dicapai pada 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Matlamat ini merupakan kesinambungan daripada matlamat pembangunan milenium yang berakhir pada 2015 dan sebahagian daripada resolusi 70-1 Perhimpunan Agung PBB Agenda 2030. Objektif kajian mengenai cabaran-cabaran bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban dalam mencapai matlamat pembangunan lestari SDG PBB. Antaranya ialah bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban. Yang kedua, untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai matlamat pembangunan lestari SDG. Yang ketiga, mengenal pasti bagaimana cara untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi demi melestarikan etika dan peradaban. Dan akhir sekali, untuk melihat sejauh mana kelestarian etika dan peradaban ini boleh mempengaruhi matlamat pembangunan lestari. Cabaran pertama bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban dalam mencapai matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals (SDG) ialah kemiskinan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB telah meletakkan prinsip untuk menamatkan kemiskinan melampau sebagai matlamat pembangunan mampan SDG yang pertama. Sehingga tahun 2015, kira-kira 10% daripada populasi manusia hidup dalam kemiskinan melampau yang disifatkan oleh Bank Dunia dengan pembelanjaan sehari kurang daripada $1.90. Dalam Islam, kemiskinan merupakan fenomena yang diberi keutamaan untuk dibanteras. Mekanisme seperti zakat, wakaf dan pelbagai sedekah sunat disyariatkan untuk membantu mengeluarkan keluarga yang susah daripada kepupung kemiskinan. Selain meringgi, pendidikan turut berperanan sebagai penyelamat. Anak-anak daripada keluarga susah yang diberi akses kepada pendidikan mampu merubah nasib keluarga sekaligus menamatkan kitaran kemiskinan yang berpangkal daripada kurangnya pendidikan. Cabaran kedua bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban dalam matlamat pembangunan mampan PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ialah pengabaian hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, perbincangan hak asasi berakar pada konsep kebebasan. Kebebasan yang paling wajar diberikan kepada semua manusia adalah kebebasan fisiologi, iaitu hak untuk makan dan minum. Hanya dengan kebebasan fisiologi yang telah diberikan kepada setiap manusia barulah perjuangan kebebasan yang lain seperti hak berpolitik, hak berhimpun dan lainnya adalah relevan. Tambahan pula, matlamat pembangunan mampan iaitu SDG sangat berkait rapat dengan hak asasi manusia melalui dua matlamat, iaitu matlamat hak ekonomi, sosial dan juga kebudayaan, termasuklah keselamatan makanan, pendidikan yang berkualiti dan air serta sanitasi. Sekiranya hak asasi manusia ini diabaikan, maka akan berlakulah pelbagai kemudaratan kepada kita, terutamanya iaitu tekanan perasaan, masalah kesihatan, pergaduhan pelbagai kaum dan sebagainya.
Cabaran yang seterusnya iaitu cabaran yang ketiga bagi memastikan kelestarian etika dan peradaban adalah cabaran yang berbentuk keganasan. Perkara ini membawa kita kepada masalah keganasan yang begitu mewabak. Penafian kebebasan asasi seperti kebebasan politik, kebebasan intelek dan kebebasan fisiologi telah membuka pintu kepada keganasan di dunia. Tekanan politik misalnya akan menyemai benih pemberontakan dalam diri masyarakat. Hal ini kerana masyarakat yang tidak berpuas hati dengan agenda-agenda politik akan mula memberontak untuk menunjukkan ketidakpuasan hati mereka. Begitu juga dengan tekanan psikologi dan pengalaman traumatik seperti penjajahan yang Malaysia sendiri pernah alami. Justeru, perkara seperti ini akan melahirkan individu yang berkecenderungan berlaku ganas terhadap orang awam. Hal ini kerana mereka lebih terpengaruh dengan agenda-agenda penjajah yang telah menjajah tanah Melayu pada suatu dahulu. Seterusnya adalah kebebasan intelek yang disekat turut akan menatijahkan tafsiran yang salah terhadap nas wahyu sebagaimana yang dizahirkan oleh militan Daesh. Tuntasnya, pembangunan lestari adalah penting untuk mengatasi isu-isu berkenaan. Hal ini dapat dicapai dengan mengenal pasti medium ataupun platform yang dapat digunapakai dalam mengatasi masalah serta memperkenalkan tema baharu iaitu transformasi dunia kita Agenda 2030 untuk pembangunan lestari bagi menghidupkan kembali agenda yang lama. Seterusnya, ianya dapat mengenal pasti serta membantu dalam mencegah serta membaik pulih isu yang bakal menjejaskan pembangunan sosial alam sekitar dan ekonomi negara. Kajian ini juga dapat mencadangkan kepentingan perubahan iklim serta dapat merangka proses untuk menggunakan alam dengan sebaiknya. Hal ini bagi memperlihatkan usaha yang telah dijalankan bagi membangunkan sektor yang menuntut dalam menjaga keseimbangan penjagaan alam sekitar, khususnya terhadap eksploitasi sumber alam serta penjagaannya. Oleh itu, kajian ini juga berhasil dalam menjaga kesejahteraan kepada penjagaan alam sekitar dan memberi kesedaran terhadap masyarakat akan kepentingan memelihara alam sekitar.